Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi sesi pembentangan tugasan saya pada kali ini, saya memilih satu tajuk iaitu syarat-syarat sah bagi tawaf. Pemilihan tajuk ini adalah kerana saya melihat di antara cabaran yang agak tinggi juga bagi para jemaah ialah dalam melaksanakan manasik haji ataupun umrah, iaitu ibadah tawaf. Ini kerana kita perlu memahami, mengkaji di antara beberapa syarat-syarat sah yang saya nak kongsikan pada kali ini, supaya pelaksanaan ibadah tawaf kita yakin dapat sempurna dan tidak rosak. Kerana sekiranya rosaknya bagi ibadah tawaf ini, ia akan mengakibatkan kesan kepada manasik haji atau umrahnya lain, iaitu selepas tawaf kita melaksanakan ibadah sa'i, seterusnya bergunting ataupun bercukur, bertahalul, dan sempurnalah kita melaksanakan manasik haji ataupun umrah itu secara tertib. Bagi syarat sah tawaf yang pertama, kita perlu suci daripada hadas. Maksud suci daripada hadas ini ialah kita tetap dalam keadaan berwudu. Jika kita merasakan bahawa ada najis keluar daripada dubur ataupun kubul kita, maka kita perlu membersihkan dan memperbaharui wuduk kita. Seterusnya meneruskan pusingan tawaf di mana yang kita tahu bahawa kita terbatal wuduk kita. Dalam isu yang berkaitan dengan batal wuduk disebabkan oleh bersentuhan dengan orang yang bukan mahram kita, dalam muzakarah haji kebangsaan yang ke-21 memutuskan bahawa bagi kita yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, pada pendapat yang masyhur adalah batal wuduk sekiranya kita bersentuhan ataupun tersentuh dengan orang yang bukan mahram kita. Namun dalam kaedah tawaf ini kita memahami bahawa ianya berlakunya kesusahan, kesukaran, masyaqqah. Jadi kita bolehlah beralih kepada tetap pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi pendapat yang marjuh bahawa sekiranya berlaku persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tetapi tanpa syahwat, maka wuduk kita tidak terbatal. Jadi isu batal wuduk persentuhan ini tidak ada masalah untuk kita meneruskan pusingan tawaf kita. Seterusnya, syarat yang kedua bagi syarat-syarat sah tawaf ini ialah suci badan. Sama ada pakaian kita itu daripada najis ataupun tempat tawaf yang menjadi laluan kita semasa kita melaksanakan pusingan tawaf. Sekiranya kita dapat pastikan bahawa badan kita bernajis ataupun pakaian kita bernajis, maka perlulah kita membersihkan pakaian kita dan seterusnya menyambung pusingan di manakah kita dapat mengenal pasti bahawa pakaian ataupun badan kita terkena najis. Bagi perempuan yang kedatangan haid, sama ada pusingan tawaf itu yang keenam, tinggal satu pusingan saja lagi untuk ia menghabiskan bagi cukup 7 pusingan. Sekiranya ia merasakan ia kedatangan haid, lalu ia pasti kedatangan haid, maka ia perlu memberhentikan pusingan tawaf itu. Seterusnya memastikan dirinya bersih daripada haid dan menyambung semula pusingan di manakah yang ia luput untuk menyempurnakan pusingan tawafnya cukup 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya, syarat yang ketiga adalah kita sentiasa menutup aurat. Maksud aurat ini bagi laki-laki adalah di antara pusat dan lututnya, dan bagi perempuan adalah anggota
ataupun aurat bagi orang perempuan. Pernah satu ketika ada seorang perempuan ketika mana selesai melaksanakan pusingan tawafnya, lalu didapati ada rambut keluar daripada celah-celah telekung dia. Lalu apa yang perlu kita lakukan adalah membetulkan semula rambut yang dikatakan aurat bagi orang perempuan itu, kemudian menggantikan semula pusingan yang rosak disebabkan terbuka aurat dia ataupun terkeluar rambut dia. Begitu juga ketika mana kita melalui ataupun bertentangan dengan rukun Hajarul Aswad untuk mengangkat tangan sebagai isyarat, lalu ketika itu mungkin aurat perempuan terbuka di bahagian lengan dia. Jadi ketika itu pusingan itu menjadi rosak disebabkan oleh terbuka aurat. Lalu ia perlulah memakai sarung lengan yang ada banyak dijual di kedai-kedai yang menutup bahagian belakang dan juga bahagian lengan. Jadi tidak ada masalah ketika mana tawaf masalah terbuka aurat. Seterusnya, untuk syarat yang keempat, setiap kali kita memulakan tawaf, maka kita perlu memulakan tawaf itu pada sudut Hajarul Aswad. Sekiranya kita tak nampak Hajarul Aswad, kita boleh berpandukan kepada lampu hijau yang ada di bahagian atas. Jadi bagi jemaah yang menggunakan skuter di tingkat 3 di bahagian atas, begitu juga jemaah yang berjalan kaki di bahagian atas, mereka bolehlah berpandukan kepada lampu hijau, kerana tawaf di bahagian atas sekarang ini diletakkan dinding dan kita tak nampak Baitullah Al-Haram di bahagian bawah, malahan rukun Hajarul Aswad pun tak nampak. Jadi bolehlah kita berpandukan kepada lampu hijau, bahawa lampu hijau itu adalah bertentangan dengan rukun Hajarul Aswad untuk kita memulakan tawaf dan juga mengakhiri tawaf. Seterusnya, syarat yang kelima adalah berniat sebelum kita memulakan tawaf. Bagi tawaf yang perlu ataupun wajib berniat adalah tawaf wida, atau dikenali sebagai tawaf selamat tinggal bagi jemaah yang hendak meninggalkan Baitullah melebihi 2 marhalah ataupun nak terus kembali ke tanah air. Terusnya, tawaf yang wajib kita niat adalah tawaf sunat. Contohnya bagi jemaah yang masuk ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf tahiyatul bait, jadi dia perlulah berniat bagi tawaf ini supaya tawaf ini sah dan diterima. Begitu juga dengan tawaf nazar. Bagi jemaah yang bernazar, maka tawaf ini wajib kepada niat. Sekiranya tidak niat, tawaf itu tidak sah dan tidak diterima. Begitu juga bagi jemaah haji yang melaksanakan haji atau berniat haji bagi haji ifrad, maka mereka dibolehkan untuk melaksanakan tawaf yang dipanggil sebagai tawaf qudum, dan tawaf qudum ini juga wajib untuk berniat. Begitu juga bagi tetamu-tetamu yang nak masuk ke kota suci Mekah, mereka juga boleh melaksanakan tawaf qudum yang disebut sebagai tawaf selamat datang. Tetapi bagi jemaah yang nak melaksanakan tawaf haji ataupun tawaf ifadah, juga melaksanakan ibadah umrah bagi tawaf rukun bagi umrah, maka kedua-dua tawaf ini tidak diwajibkan untuk berniat, hanya sunat sahaja. Kerana kita telah berniat di miqat untuk berniat haji ataupun umrah, jadi tidak menjadi kewajipan untuk berniat bagi tawaf. Tapi sekiranya hendak juga berniat untuk tawaf itu sebagai tawaf haji ataupun tawaf rukun bagi umrah, itu tidak ada masalah. Jadi tidak tawaf, tidak berniat pun, maka tawaf haji dan tawaf rukun bagi umrahnya sah. Seterusnya, syarat yang keenam perlu kita pastikan adalah kedudukan bahu kita dengan Baitullah adalah di sebelah kiri kita.
Manakala di sebelah kanan kita disunatkan kita beritibak bagi laki-laki yang memakai sepasang kain ihram. Dan sekiranya bahawa kita itu beralih disebabkan oleh tersenggol ataupun ditolak oleh orang lain, maka maknanya tidak sengaja, itu tidak menjadi rosak pusingannya. Tetapi sekiranya ia sengaja, maka perlulah ia menggantikan dia tawaf dia itu supaya tawaf dia sempurna, bagi mencukupkan pusingannya menjadi 7 dengan yakin. Jadi dalam konsep ini, kaedah ini perlu sepanjang masa kita memastikan bahawa kita ini tidak berlalih disebabkan oleh tujuan-tujuan yang lain. Jadi kita perlu memastikan bahawa kita itu kekal seboleh-bolehnya berada di sebelah kiri kita bertentangan dengan Baitullahil Haram. Bagi syarat sah yang ketujuh adalah berjalan bertujuan tawaf. Maksud berjalan bertujuan tawaf ini, apa yang kita niatkan tawaf itu secara istiqamahnya, kita boleh pastikan, perlu kita memastikan bahawa tujuan tawaf itu tidak ada yang lain. Contohnya, ketika mana pusingan yang ketiga itu kita mencari-cari orang lain, mencari isteri, mencari suami, mencari keluarga ataupun ahli jemaah yang terpisah. Lalu ketika itu kita dalam pusingan tersebut mencari-cari orang, ini bermakna kita telah lari daripada niat kita yang asal. Jadi perlulah kita menggantikan pusingan tersebut, sempurnakan pusingan di mana yang kita agak berubah niat kita, lalu kita menggantikannya untuk menyempurnakan tawaf kita itu supaya tawaf kita itu cukup 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya syarat yang ke-8, semasa melaksanakan ibadah tawaf ini kita perlu mengelilingi Kaabah ini sebanyak 7 pusingan dengan yakin. Sekiranya berlaku perasaan ataupun diselubungi oleh perasaan was-was, 6-7. Kata isteri dia 6, kata suaminya tak 7. Jadi kita ambil 6 lah. Kita ambil jumlah yang paling kecil, lalu kita menambahi pusingan itu supaya cukup 7 pusingan dengan yakin. Jadi para jemaah perlu mengira setiap pusingan itu bermula daripada Hajarul Aswad. Bila bertemu dengan Hajarul Aswad lagi, maka 1 pusingan. Begitulah seterusnya, melalui ataupun hadapan bertentangan dengan Hajarul Aswad, kita perlu mengira hinggalah sampai ke 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya, syarat yang ke-9 adalah kedudukan tawaf kita itu mestilah di dalam Masjidil Haram. Sama ada di lapangan tawaf di bahagian atas, dan bagi khususnya jemaah yang tawaf di bahagian bawah di lapangan, kita perlu memastikan bahawa kita berada di kedudukan yang agak berjarak dengan Baitullahil Haram. Pengalaman kita bagaimana memulakan tawaf ini, pada awalnya kita berjarak dengan Baitullahil Haram, tapi lama kelamaan jemaah makin rapat, sehinggalah mereka itu menyentuh sebahagian daripada Baitullah, iaitu Hijr Ismail, maka pusingan tersebut dikira sebagai rosak, tidak diterima. Jadi perlulah dia menggantikan pusingan itu, menjarakkan dirinya dengan Baitullah supaya tidak tersentuh dengan Kaabah, dinding Kaabah itu sendiri, ataupun Hijr Ismail itu yang ia merupakan sebahagian daripada Baitullah. Jadinya untuk supaya sempurna 7 pusingan tersebut, ada jemaah yang tersentuh ataupun dengan sengaja menyentuh sebahagian daripada Baitullah, maka ia perlu menggantikan pusingan yang rosak ini disebabkan menyentuh, untuk menyempurnakan tawafnya 7 pusingan dengan yakin. Jadi alhamdulillah, saya membincangkan di antara 9 perkara syarat-syarat sah bagi tawaf yang perlu kita teliti, kita kaji dan memahaminya supaya kita yakin pusingan ataupun pelaksanaan ibadah tawaf kita itu sempurna dan tidak rosak.
Jadi alhamdulillah setakat itu perkongsian, mudah-mudahan memberi manfaat kepada para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sama ada haji ataupun umrah sebagai umrah yang mabrur, umrah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.